yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita bergerak seiring, tiada yang ketinggalan kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan beri agar aku bertakwa iman, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya malah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk sama-sama kita berjumpa di dalam kelas talaki online kita pada malam ini, iaitu pada siri yang ke-36 pada malam ini. Jadi sebelum kita mula majlis talaki kita pada malam ini, saya nak minta lah kepada semua yang join ini, sama-sama kita share, mudah-mudahan orang lain juga dapat manfaat daripada ilmu kita ni, majlis kita ni, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan kelas talaki online kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Baik. Kita faslun fil ke sebelum tu baca dah. Walau hadat. Walau hadat au junna awal al-waqti. Baca dah tu Baik. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang sebagai pengurusi majlis pada malam yang mulia ini. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur, pentalaki kitab Muslimin Muslimat yang mengikuti pengajian Minhajul Talibin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Jadi kita masuk dalam perbahasan baru iaitu faslun al-adhanu wal iqamatu sunnah. Fasal adhan dan iqamah hukum dia adalah sunnah. Katanya al-adhan wal iqamatu sunnah. Al-adhan, adhan mengikut istilah ulama adalah perkataan yang tertentu yang diketahui dengan perkataan tertentu itu waktu sembahyang yang difardukan. Itu asal benda adhan mengikut istilah syarak. Qaulun makhsusun yu'lamu bihi waqtu salati waqtu salati al-mafruḍah. Baik. Manakala iqamah pula adalah iqamah perkataan yang tertentu yang diungkapkan sebelum daripada mengerjakan sembahyang fardu. Okey. Katanya al-adhan wal iqamatu sunnah. Adhan dan iqamah adalah sunnah. Maksud dia sunnah, kalau buat dapat pahala, kalau ditinggalkan maka tidaklah berdosa. Orang yang sembahyang tetapi dia tidak azan sebelumnya dan tidak iqamah sebelumnya, maka sembahyang dia saat itu sah, yang dia tidak berdosa, namun dia telah meninggal suatu kelebihan yang besar. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Suatu perkara yang diberi pahala kerana melakukannya dan tidak dah diseksa, tidak dah dihukum diseksa kerana meninggalkan perkara tersebut. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Baik. Kenapakah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapakah masalah azan dan iqamah hukum dia sunnah? Kerana tidak ada suatu dalil sama ada daripada Al-Quran dan daripada hadis yang menyebut secara gini. Kerana kalau kita tengok memang ada perintah daripada Al-Quran ataupun di sana ada hadis yang memerintahkan supaya orang yang ingin sembahyang tu melakukan azan. Okey, memang ada. Namun suruhan tersebut, perintah tersebut adalah perintah sunat kerana Nabi SAW tidak menyuruh azan dan iqamah di dalam hadis A'rabi. Yang mana dalam hadis A'rabi tersebut Rasulullah sebut wudu, Rasulullah sebut menghadap kiblat, Rasulullah sebut ruku-ruku sembahyang, tapi Rasulullah tidak sebut azan dan iqamah. Menunjuk bahawasanya azan dan iqamah bukanlah suatu kewajipan bagi orang yang ingin mengerjakan sembahyang. Baik. Namun di sana ada pandangan yang kedua mengatakan waqila fardu kifayah. Kata qil, azan dan iqamah adalah fardu kifayah. Maksudnya wajib. Pada sesebuah kampung, bila masuk waktu, wajib kena melaungkan azan dan melakukan iqamah sebelum daripada sembahyang. Fardu kifayah. Kalau tak ada seorang dalam kampung tu buat, maka bermakna seluruh kampung tu telah melakukan dosa. Baik. Habis katanya wa innama yushra'ani limaktubah. Dan sesungguhnya disyariatkan. Apa dia disyariatkan? Dituntut kedua-duanya. Okey, dituntut akan kedua-duanya di dalam syarak kita. Syarak tuntut. Itu disyariatkan. Disyariatkan, dituntut kedua-duanya untuk limaktubah, untuk sembahyang fardu. Untuk sembahyang fardu. Yang dimaksud dengan maktubah sembahyang fardu adalah zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Jadi azan dan iqamah disyariatkan untuk sembahyang fardu.
Jadi bermakna untuk selain daripada sembahyang fardu tidak disyariatkan azan. Sembahyang sunat tidak disyariatkan azan. Sembahyang jenazah tidak disyariatkan azan. Okey, boleh. Sebab sembahyang jenazah walaupun dia adalah fardu kifayah, tetapi dia dalam bab ni dia sama dengan seperti sembahyang sunat, tidak disyariatkan azan. Baik. Katanya wa yuqalu fil 'idi wa nahwihi, dan dikatakan pada sembahyang al-'id dan seumpamanya al-'id. Seumpama al-'id ni adalah setiap sembahyang yang disyariatkan, setiap sembahyang sunat yang disyariatkan ataupun yang dituntut dilakukan secara berjamaah. Itu maksud wa nahwihi. Untuk setiap sembahyang sunat yang dituntut dilakukannya secara berjamaah. Dan dikatakan, maksudnya sunat kata, sunat diucapkan, sunat ucap perkara ni. Sunat ucap fil 'id pada sembahyang hari raya, fil 'id ai fi salatil 'id wa nahwihi, dan seumpamanya 'id. Dia seumpama 'id dia merujuk kepada benda setiap sembahyang sunat yang dituntut dilakukan secara berjamaah. Dikatakan dia as-salata jami'ah. Katakan dia as-salata jami'ah. Dia pernah berlaku gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah, maka di sana ada orang melaungkan perkataan as-salata jami'ah. Inna as-salata jami'ah. Begitu dalam lafaz Bukhari dan lafaz Muslim. Inna as-salata jami'ah. Sesungguhnya sembahyang secara berjamaah. Baik. Jadi apabila dilaungkan begitu dalam sembahyang gerhana, gerhana, maka ulama mengambil daripada hadis ini bahawasanya sembahyang gerhana adalah sembahyang sunat yang disunatkan buat secara berjamaah. Sunat sebelum daripadanya seorang melaung perkataan inna salata jami'ah ataupun as-salata jami'ah ataupun as-salatu jami'ah. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Jadi boleh, maksudnya disunatkan sebelum daripada sembahyang gerhana, sunat melaungkan perkataan as-salata jami'ah. Berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, begitu juga Imam Muslim ketika berlaku gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada seorang yang melaungkan inna as-salata jami'ah. Jelas tak? Jadi bermakna muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermakna muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahyang gerhana sebelum daripadanya sunat ucap as-salata jami'ah, ataupun kalau riwayat Imam Bukhari inna as-salata jami'ah, adalah sabit dengan sandarannya adalah hadis. Sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sabit dengan benda tu berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabit dengan hadis. Manakala yang selain daripada solat gerhana tidak sabit, maka kata ulama diqiyaskan sembahyang yang sunat, sembahyang sunat yang selain daripada sembahyang sunat gerhana diqiyaskan di atas sembahyang gerhana. Dan sembahyang sunat yang selain daripada sembahyang gerhana tu, hak mana hak yang sama dengan gerhana sunat sebut as-salata jami'ah? Iaitu kata ulama setiap sembahyang sunat yang dituntut kita lakukan dia secara berjamaah. Okey, boleh faham? Termasuklah sembahyang hari raya. Yalah, baca lagu mana? As-salata jami'atan, boleh? Boleh baca as-salatu jami'atun, boleh? Boleh baca inna as-salata jami'ah. Sebab dalam hadis riwayat Imam Bukhari sebut inna as-salata jami'ah. Boleh baca baka. Boleh baca baka. As-salata jami'ah. Ada apa? As-salatu jami'ah pun ada apa? Lepas tu inna as-salata jami'ah pun ada apa? Boleh baca baka.
Kalau baca as-salata jami'atan, as-salata i'rab dipanggil dia mansubun 'ala al-ighra. Kita kalau orang belajar nahwu dia akan dengar istilah mansubun 'ala al-ighra, dinasab kerana ighra. Di asalnya mansubun 'ala al-ighra, mansubun 'ala at-tahdhir, mansubun 'ala at-takhsis. Hak ini sebenarnya adalah mansubun li'annahu maf'ulun bih. Dinasab kerana dia adalah benda maf'ulun bih. Okey, boleh faham? Kerana dia benda maf'ulun bih. Maf'ulun bih di antara isim mansub. Betul tak gitu? Jadi apabila dia maf'ulun bih, maka dia nasab, alamat nasab dia adalah fathah. Dia mansubun 'ala al-ighra' sama. Perkataan as-salata maf'ulun bih sebab baca dengan as-salata. Baik, fi'il dia dihadaf, takdir fi'il dia uhdurus salata, boleh? Ilzamus salata pun boleh. Uhduru, hadirlah oleh kamu akan sembahyang ini. Hadir, sembahyang ni. Ataupun lazimlah oleh kamu akan sembahyang ini. Pakat mari weh, sembahyang ni. Itu makna as-salata jami'ah. Jelas. I'rab jami'atan, i'rab jadi hal bagi as-salata. Itu yang pertama. Itu dipanggil ighra. Ighra ni kita mendorongkan, mengajak orang. Mendorongkan. Kita mendorongkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Tapi kalau kita baca as-salatu jami'atun, as-salatu i'rab jadi mubtada, jami'atun khabar. Sembahyang secara berjamaah. Sembahyang secara berjamaah. Boleh, boleh. Ataupun inna salata jami'ah, sebagaimana yang disebut dalam riwayat Imam Bukhari. Boleh berlaku. Baik. Seterusnya wal jadidu nadbuhu lil munfarid. Dan qaul jadid. Perkataan jadid yang memberi maksud ia adalah pandangan Imam Syafi'i sendiri. Pandangan Imam Syafi'i sendiri. Yang mana pandangan ini difatwa oleh Imam Syafi'i ketika dia berada di negara Iraq, di negara Mesir. Jadid baru. Apabila sebut perkataan jadid, maka bermakna qadim menyalahinya. Jadi bermakna dalam masalah ni, Imam Syafi'i ada berapa pandangan? Ada dua pandangan. Satunya qaul jadid, yang keduanya qaul qadim. Qaul jadid adalah nadbuhu nadbul adhan. Itu maksud nadbuhu. Nadbu ay nadbul adhan lil munfarid. Sunat adhan bagi orang yang sembahyang seorang diri. Sama ada di sembahyang di padang ke, di mana pun sunat dia azan. Maksudnya azan bukan hanya khusus untuk orang yang sembahyang berjamaah. Okey, boleh faham? Azan disunatkan juga kepada orang yang sembahyang seorang diri. Tapi masalah ni adalah mengikut qaul jadid dari pandangan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Jelas tak? Jadi kalau kita nak sembahyang seorang pun sunat kita azan. Lepas tu sunat kita iqamah. Baik. Wa yarfa'u sawtahu illa bi masjidin waqa'at fihi jama'ah. Dan meninggi ia. Seorang sawtahu akan suaranya. Dia meninggikan suara dia. Illa bi masjidin, mereka di dalam masjid waqa'at fihi jama'ah, yang telah berlaku di dalam masjid itu oleh jamaah. Oleh berjemaah. Melainkan kalau dalam masjid, orang buat jemaah dah. Boleh faham? Orang buat jemaah, dia datang, buat jemaah pula. Bang pula sekali lagi pasang speaker. Okey. Sunat dah buat gitu? Tidak. Tidak sunat buat gitu. Jadi, kalau nak bang kok, jangan meninggikan suara. Pasal situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Dah semangat dah pakai speaker. Dah kira dah semangat Dia bak sunat. Dah kira semangat ke tak semangat. Jadi apabila sunat buat je lah. B. Katanya wa yuqimu lil fa'itah wa la yu'adhdhinu fil jadid. Qultu al-qadimu adhhar wallahu a'lam. Wa yuqimu, dan iqamatlah ia lil fa'itah, bagi sembahyang yang tertinggal, sembahyang fardu yang tertinggal.
Dia qama. Jadi dia nak qada sembahyang fardu, hak yang dia tertinggal, sebelum daripada sembahyang, sunat dia iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat. Wala yu'adzinu fil jadid, dan tidak melawang azan lah ia mengikut kaul jadid. Kaul jadid kata, tak perlu melawangkan azan lah. Qama je. Okey, boleh faham sembahyang faitah. Mengikut kaul jadid, hanya sunat qama saja, tidak perlu azan. Okey, boleh faham. Namun kata Imam Nawawi, qultu al-qadimu azhar. Kaul qadim lebih azhar. Wallahu a'lam. Jadi bermakna apa yang diterjih oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala adalah orang yang nak qada sembahyang fardu sekalipun, orang yang nak qada sembahyang fardu sekalipun, sunat di azan dan sunat di iqamah. Jelas tak? Baik. Wallahu a'lam. Seterusnya kata fa in kana fawaitu, dan sekiranya ada beberapa sembahyang sunat. Fawaid itu jamak daripada faidah. Kita buat isim bagi ataupun marfu' bagi kana. Kita guna kana tammah. Maka jika ada beberapa sembahyang qada, ada beberapa sembahyang fawaid. Baik. Dan jika ada beberapa sembahyang yang luput, sembahyang yang tertinggal, katakan dia ada 5 sembahyang qada, lam yu'adzin li ghairil ula, tidak melawang azan ia bagi selain daripada yang pertama. Dia tidak bang untuk selain daripada yang pertama. Maksud dia benda bang hak yang pertama sahaja. Okey, dak nak tidur, subuh tak tahu mana, zuhur tak tahu mana, asar tak tahu mana, bangun-bangun kat garik. Okey, boleh faham? Wajib dia kena qada balik subuh, zuhur dan asar. Bangun pagi garik je. Garik tak apalah pada waktu. 3 sembahyang wajib dia kena qada. Apabila wajib dia qada 3 sembahyang, kalau nak qada sekaligus, tidak sekali qada sekaligus, maka sunat dia sekali azan untuk hak yang pertama. Manakala yang kedua dan yang ketiga tidak sunat dah azan. Sama juga dengan masalah sembahyang jamak. Orang ni nak buat jamak taqdim ataupun jamak takhir. Jelas. Sunat dia azan sekali. Tu fa in kana fawaitu lam yu'adzin li ghairil ula. Ni masalah dia ada beberapa sembahyang qada dan dia nak buat dalam satu waktu. Kalau nak buat dalam satu waktu yang berbeza, atau setiap sembahyang sunat azan. Boleh faham? Fa in kana fawaitu, dan dia wa arada qada'aha fi waqtin wahid, dan dia ingin qada sembahyang beberapa sembahyang yang luput itu dalam satu waktu, maka lam yu'adzin li ghairil ula, tidak perlu diazan ataupun tidak azanlah ia bagi selain daripada yang pertama. Jadi bermakna hak yang pertama saja hak yang dia sunat azan. Habis. Jelas. Wa yundabu li jama'atin nisa'il iqamah lal adhanu 'ala al mashhur. Baik. Disunatkan bagi jamaah perempuan. Di perempuan buat jemaah sama-sama dia. Disunatkan al-iqamah. Lal adhan tidak adhan. Jadi adhan untuk perempuan tidak disunatkan. 'Ala al mashhur, di atas pandangan yang masyhur. Katanya wal adhanu mathna wal iqamatu furada illa lafdhal iqamah. Azan ni ada mathna. Mathna dua tu asal mathna. Mathna ni ithnain, wal adhan mathna ithnani. Itu makna mathna dua. Biasa orang lelaki ni dia ingat ayat mathna ni. Betul tak? Wing, ingat tak Wing? Cuba baca kali. Baca kali. Fankihu
Laju tu kan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Mathna makna dua-dua. Azan dua-dua. Okey. Tapi bukan semua dua-dua, kebanyakan. Ada tak se? La ilaha illallah. Se. Kebanyakan dua-dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar dua. Patut Allahu Akbar, Allahu Akbar dua. Memang dua situ. Tapi kalau kita tengok sekaligus, capur semua sekali, jadi tak. Baik. Katanya, wal adhan mathna, maksudnya kebanyakannya. Kebanyakannya dua-dua. Bukan semua dua. Bukan semua. Kebanyakannya dua-dua. Wal iqamatu furadah. Iqamat pula satu-satu. Kebanyakannya satu-satu. Tak boleh kata semua satu-satu. Sebab ada kat dua kan. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Berapa kali yang? Dua. Illa lafzul iqamah, mereka lafaz iqamah. Lafaz iqamah dua kali pada iqamah. Iqamah satu-satu, tapi melainkan lafaz iqamah. Lafaz iqamah berapa kali? Dua kali. Jelas tak? Okey, jadi bermakna lafaz azan mathna, kebanyakannya dua-dua. Lafaz iqamah kebanyakannya satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Kalau kira 4, tapi kalau kita tengok Allahu Akbar, Allahu Akbar, 1, Allahu Akbar, 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2. Cuma lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau kita tengok, kebanyakan baca begitulah. Dan anda pernah khabar dah sebelum daripada ni kan, kebanyakan baca begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi boleh baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi boleh baca benda Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, boleh faham? Boleh baca akbara ni adalah kerana melihat daripada sudut riwayat hadis. Yang mana hadis ni ada riwayat daripada guru ana. Antaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Maghribi. Syekh Abdul Qadir Al-Maghribi Al-Dimashqi Al-Maghribi. Yang mana beliau kata diambil daripada gurunya baca dengan Allahu Akbar. Bukan Akbaru. Bukan Akbaru tapi Akbar. Sebab lafaz Akbar diriwayatkan secara wakaf. Itu asal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu asal. Okay, boleh faham? Diriwayat secara wakaf. Ketika kita nak wasalkan, maka asal bagi dia mati. Tiba-tiba selepas daripada dia mati, maka kita perhidupkan yang pertama sesuai dengan bagi kita bagi dengan bagi datah. Kita boleh faham? Katanya wa yusannu idrajuha wa tartilu. Dari sunatkan idrajuha. Idraj maksudnya bersegera, mempercepatkan. Iqamah. Iqamah sunat cepat. Wa tartiluhu. Wa tartiluhu ni melambatkannya azan. Idrajuha. Ha kembali kepada iqamah. Tartiluhu. Hu kembali kepada azan. Okay, boleh faham? Sunat idraj al-iqamah. Wa tartilu al-azan. Jadi azan kita buat secara cakap kita dia cakap anju-anju azan. Qamat buat laju. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi kalau qamat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, laju. Nah, itu makna dia idraj. Manakala tartil adalah makna melambatkannya. Dan disunatkan wat-tarji'u fih. Disunatkan tarji' fihi padanya pada al-adhan. Tarji' pada al-adhan. Adhan sunat tarji'.
Manakala iqamah tidak sunat tarji'. Apa makna tarji'? Tarji' ni adalah dia mendatangkan dua kalimah syahadah secara perlahan. Sebelum daripada dia mendatangkan dua kalimah syahadah secara nyari. Dia boleh faham. Maka sebahagian ulama kata tarji' itu adalah ucapan secara perlahan yang awal tu. Tu yang dinamakan tarji'. Manakala sebahagian yang lain dia kata tarji' saat itu merujuk kepada yang kedua. Okey, boleh faham? Sebab rujuk ni kembali. Kita kata dah, lepas tu kita kata pula sekali lagi. Jadi merujuk pada yang kedua. Okey, tak kira lah. Tarji' saat itu merujuk kepada yang pertama ke yang kedua, tak kira. Faham tak yang pertama dengan yang kedua? Okey, sekali lagi tarji'. Tarji' ni kena perhati. Sebab ramai di kalangan orang kita, Tok Bila kita, Tok Imam kita, masih lagi tidak faham tarji'. Jadi kadang-kadang benda kita dengar tu jadi rasa malu. Baik. Dia tarji' ni bukan setiap kalimah azan. Itu salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Bukan begitu. Faham? Itu salah. Tak tahu dia belajar mana begitu. Dia dengar orang buat je, pakat buat tak. Allahu Rabbi. Sama juga selawat ke Allahumma salli ala. Sebelum daripada azan tu macam-macam bacaan. Hak tu sebenarnya benda tu benda rekaan belaka sebenarnya. Okey, boleh faham? Rekaan belaka. Dan ada kalau anda dengar daripada beberapa orang sahabat lah yang belajar dengan tuan guru Allahu Rabbi, Tuan Guru Zakaria, rasanya Tuan Guru Zakaria pondok Alu Jaguh di Kedah. Memang dimarah semua. Mana-mana orang yang bila bang sebelum daripada tu macam-macam bacaan memang dimarah. Dia kata benda bid'ah. Baik, zikir tidak menjadi masalah tapi kita letak tak kena pada tempat. Baik, teguh kepada azan. Duduk benda buat benda lain lagi benda. Cuma hak yang dituntut kita selawat selepas daripada azan, hak tu memang ada tuntutan selawat lepas daripada azan, memang hak tu sabit daripada hadis. Biasanya sebelum daripada bang dia subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hanya kita tambah ikut dang. Baik, hak tu sebenarnya adalah benda hak yang perlu dijauhkan. Bukanlah salah kita berzikir, tapi tak kena cara dia. Baik. Itu benda yang penting yang perlu kita kena tahu. Tinggalkan perkara tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya masalah tarji'. Tarji' ni adalah, dengar boleh, apa maksud tarji'? Tarji' ni adalah dia mendatangkan dua kalimah syahadah secara perlahan. Lepas tu barulah dia mendatangkan dua kalimah syahadah secara nyari. Lagu mana tarji'? Gini tarji'. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, itu makna tarji'. Lepas tu, barulah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, boleh faham tak? Bukan setiap kalimah azan tu baca, kata perlahan, lepas tu baca kuat. Kata perlahan, baca kuat. Allahu Rabbi. Banyak salah. Tu kena perbetulkan. Komang sepanas. Jadi kena perbetulkan benda-benda gitu. Tak boleh lah benda hak salah tu kita kena perbetulkan. Jadi tarji' kita kena ingat. Apa makna tarji'? Okey, tengok. Dalam kitab Mughnil Muhtaj ataupun dalam beberapa kitab fiqh yang lain, ketika dia sebut tarji', ya, dia katakan ayyatiya bisyahadatain. Dia kena datangkan dua syahadah secara sirran, secara benda perlahan. Qabla an ya'tiya bihima jahran. Sebelum daripada dia mendatangkan dengan keduanya secara nyari. Okey, boleh faham? Sebut dulu dua kalimah syahadah secara perlahan, barulah sebut dua kalimah syahadah secara nyari. Ada orang? Enggak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak kena tak? Okey, boleh faham? Dia kena datangkan dua kalimah syahadah secara perlahan, kemudian barulah ataupun sebelum daripada dia mendatangkan dua kalimah syahadah secara nyari. Okey, boleh faham? Kan ada cara dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu barulah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay je lah. Baik. Seterusnya, watarji'u fih. Ini habis kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Habis. Sampai ke akhir azan. Habis setiap kalimah dia terjek belakang. Hak tu salah. Hak tu tak betul. Hak tu tak betul. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kalau kita nak faham tarji' ni, kita kena tengok hadis Abu Mahdhurah. Di sebenarnya dalam masalah tarji' ni sunat ataupun tidak, ulama berbeza pandangan sebenarnya. Ulama fiqh berbeza pandangan. Kerana melihat kepada hadis Abdullah bin Zaid yang bermimpi, di sana ada hadis Abdullah bin Zaid yang bermimpi pada azan, yang dia mimpi azan ketika dia tidur. Yang mana dalam hadis tersebut, dalam hadis Abdullah bin Zaid, dia tidak disebut benda tarji'. Okey, itu yang pertama. Jadi apabila dalam hadis Abdullah bin Zaid tidak disebut tarji', begitu juga azan Bilal bin Rabah juga tidak disebutkan tarji'. Maka oleh kerana hadis Abdullah bin Zaid dengan hadis Bilal bin Rabah tidak disebutkan tarji', maka sebahagian daripada fuqaha berpandangan bahawasanya tidak disunatkan tarji' berpandukan kepada hadis Bilal bin Rabah dengan Abdullah bin Zaid. Namun di sana ada hadis Abi Mahdhurah yang Rasulullah ajar dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, tak silap ingat pada tahun Fathu Makkah ataupun tahun Hajjatul Wada'. Lupa dah antara dua tu lah. Yang mana ada pemuda-pemuda Quraisy ni, dia tengok, masih kafir lagi buat dia tengok orang Islam Rasulullah nak sembahyang tu bang, dia pokok pakat tiru dengan ni. Dia pakat ajuk buat dia. Dia pakat ajuk. Jadi apa bila pakat ajuk, 2-3 orang buat dia. Rasulullah suruh panggil. Panggil kejut ni. Rupanya Rasul renung. Kejut ni. Mari. Rasul kata siapa azan tadi? Ya Allah. Rasul suruh. Sorak subuh ulang lagi. Start daripada hak yang pertama sehingga hak yang akhir. Sebab Rasul kenang dalam gambar-gambar tu ada suara sedap. Jadi siapa kepada Abu Mahdhurah. Maka Rasul pun undang dia. Lepas tu Rasul sallallahu alaihi wasallam sapu muka dia, sapu dada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa untuk dia. Akhirnya dia memeluk Islam. Masuk hidayah dalam hati dia dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Rasul ajar dia azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar dia azan dan Rasul jadikan dia sebagai muadzin di Masjidil Haram. Abu Mahdhurah. Yang mana hadis Abu Mahdhurah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Yang mana kata dia anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadha al-adhan. Rasul ajar dia azan ni. Maka bila Rasul ajar dia, maka daripada apa yang Rasul ajar kepada Abi Mahdhurah inilah diambil oleh mazhab Imam Syafi'i. Okey, boleh faham? Lagu mana Rasul ajar dia? Pergi tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma ya'udu fayaqul. Kemudian Rasulullah kembali patu kata pula. Asyhadu an la ilaha illallah marratain. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh faham tak? Jadi maksudnya kata dulu 2 kalimah syahadah sebanyak 2 kali secara benda perlahan. Sebab begitu dalam hadis.
Dan hasil sebutkan ni Rasul jadi Allahu Akbar. Lepas tu syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma ya'udu fayaqul syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay, boleh faham? 2 kali secara perlahan, lepas tu barulah secara jari. Baru kita faham bagaimanakah cara hak yang azan, hak yang Nabi SAW ajar. Bukan macam hak yang sebahagian daripada ulang banyak kali ni, sebab ramai lagi di kalangan Bilal di tempat kita azan begitu. Bukan seperti mana hak yang dilakukan oleh sebahagian daripada Bilal di tempat kita adalah setiap kalimah azan diulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu nak kena tu. Hak tu tak ada orang ajar tu. Hak tu dia belajar seorang gitu. Dia belajar sama-sama dia je. Baik, jadi kena perbetulkan. Benda yang salah tu kita kena perbetulkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga katanya wat tathwibu fis subhi. Disunatkan tathwib. Tathwib ni adalah ucapan as-salatu khairum minan naum. Pada azan subuh. Pada azan subuh sunat diucapkan as-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Tapi bukan tak faham dah. Tapi rasa sedap tidur daripada sembahyang. Orang bang tak kat dengar. Sedap tidur lagi daripada sembahyang. As-salatu khairum minan naum. Kerana perkataan ini sabit dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan selain daripada Imam Abu Daud. Yang mana dalam ketika Nabi SAW ajar kepada Abu Mahdurah, yang mana kata Rasulullah kalau sembahyang itu sembahyang subuh, mu kata as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, barulah mu kata Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik, jadi kata ulama ucapan as-salatu khairum minan naum sunat kita baca ataupun Bilal baca, Bilal ucapkan selepas daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, betul? Selepas daripada hayya 'alal falah. Lepas tu barulah Allahu Akbar kan? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masalah azan subuh dia ada 2. Azan subuh dia ada 2. Dia sebenarnya subuh dia sunat 2 azan. Dan di zaman Rasulullah dia ada 2 muazzin, 2 tukang, bukan kita nak kata 2 Bilal, sebab Bilal seorang aje. 2 muazzin, 2 tukang azan Rasulullah di Masjid Nabawi. Dia di zaman Rasulullah ada 4 tukang azan. Yang pertamanya adalah Bilal bin Rabah, yang keduanya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. 2 ni muazzin di Masjid Nabawi. Lepas tu dia ada Sa'ad Al-Qarad di muazzin di Masjid Quba. Lepas tu yang keempatnya adalah Abu Mahdurah, muazzin di Masjid Al-Haram. Okey, boleh faham Masjid Al-Haram. Jadi di Masjid Nabawi dia ada 2 tukang azan. Yang pertamanya adalah Bilal bin Rabah, yang keduanya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhum jami'an. Yang mana Bilal bin Rabah dia azan sebelum daripada masuk waktu subuh. Apabila masuk waktu subuh, keluar fajar, barulah Abdullah bin Ibnu Maktum melakukan azan. Berapa kali azan? 2 kali. Maka ucapan as-salatu khairum minan naum disunatkan untuk kedua-dua azan. Azan sebelum daripada fardu subuh dan azan selepas daripada masuk fardu ataupun selepas daripada masuk subuh. Seterusnya kata wa ayyu adzana qa'iman lil qiblah. Ini masuk dalam sunat lagi ni. Dan sunat bahawa dia melakukan azan dalam keadaan berdiri menghadap kepada kiblat. Sunat. Jadi bermakna kalau azan dalam keadaan tidur sah. Aku boleh faham? Azan dalam keadaan duduk sah, dalam keadaan tidur sah. Nerak terus azan. Pegang speaker nerak. Sebab letih main game. Apa tu pegang speaker nerak. Allahu Akbar nerak. Sah azan. Sebab dia tidak disyaratkan berdiri, cuma sunat berdiri. Kalau dia azan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan
bertelentang. Kalau tak ada sebarang keuzuran, maka dia telah meninggalkan suatu kelebihan yang besar. Wa ayyu adzina qa'imah. Lepas tu menghadap kiblat. Jadi bermakna menghadap kiblat hukum dia sunat, tidak dah wajib. Hadap ke mana-mana pun. Jadi hadap ke mana-mana pun tidak menjadi masalah. Cuma hak yang paling afdalnya sunat hadap kepada kiblat. Cuma kalau benda duduk tu makruh lah. Apatah lagi kalau tidur tu lebih lagi makruh, tapi tidak sampai kepada haram. Tetap sah azan tersebut. Katanya wa yushtaratu tartibuhu wa muwadatuh, dan disyaratkan tertibnya azan. Disyaratkan wa yushtaratu tartibuhu wa muwadatuh. Disyaratkan tertib azan. Azan kena ikut tertibnya, ikut susunan dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah. Kelakau. Betul? Wa yajibu. Wa yajibu tartibuhu. Okey, boleh berlaku. Wa yushtaratu pun apa? Wa yajibu pun apa? Boleh berlaku. Ada nuskhah wa yushtaratu, ada nuskhah wa yajibu. Wa yajibu tartibu, wajib tertibnya. Hukum azan sunat. Manakala tertib tu wajib dengan maksud. Kalau dia tidak tertib maka tak jadi azan. Itu maksud wajib. Sebab itulah setengah kitab dia kata yushtaratu, disyaratkan tertibnya. Jadi bermakna kalau tidak ada tertib maka tidak sah azan tersebut. Dia boleh faham? Dan disyaratkan wa muwalatu, muwalaknya azan. Maksudnya sani ikut aturan kan? Tertib ikut aturan, muwalak bertunggu. Lepas daripada Allahu akbar pergi kepada asyhadu an la ilaha illallah. Selalu. Okey, dia faham? Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah harga air. Cari air dulu kejap, minum. Oh, sedap kot air, tambah lagi. Lepas tu pergi sambung semula azan. Itu tidak memadai. Kena buat semula, tak jadi azan itu. Sebab tidak ada muadat. Telah putus muadat dia. Wa fi qawlin, dan pada satu qaul, ada satu qaul, la yadurru kalamun wa sukutun tawilan. Tidak memberi mudarat oleh percakapan dan diam yang lama keduanya. Jadi ada pandangan, tak ada masalah. Faham? Tengah-tengah azan, orang telefon, nyakap. Hello, oh ya. Madu tualang dia tak pergi? Tak ada dah, habis dah. Nanti kita order mula. Berapa lagi jual? 43. Sekali dengan COD lah, contoh. Tambah tu baru cakap. Waktu masuk ke bang tak tahu ni, tak suruh bang. Okay, baik 5 minit. Sama mula tak? Akhir ada kaul mengatakan tidak memberi mudarat, boleh sambung semula. Tapi bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad hak yang sebelum daripada ataupun hak yang kita sebut saat ni. Itu pandangan mu'tamad. Seterusnya katanya wa syartul muadzinil Islam, syarat muadzin Islam. Dia kawan dengan orang kafir, orang bukan Islam. Yang mana orang bukan Islam tu sekolah pasti. Pandai. Pandai berlaku. Dia Quran pun pandai. Dia Terengganu. Pandai berlaku. Orang Melayu, orang Islam, telo. Dia boleh ada sebut. Ada segelintir hak Islam tu. Baca Quran pun telo. Dua-dua pun telo baca Quran. Sebut tak pun nak kena. Dia molek-molek ada sebut. Bukan nak kata mulia dia berbanding orang Islam. Bukan. Jauh mulia orang Islam. Taylor orang Islam. Islam mulia. Orang yang ada Islam, dia akan mulia mengatasi siapa pun orang kafir. Hebat lagu mana pun membaca Quran. Hebat lagu mana pun dalam berfikir. Tapi kalau mu kafir, mu tidak mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak perbandingan kerana dah kalau orang Islam ambil berat lah tentang Quran. Siapa ke orang kafir boleh hebat daripada Quran. Malu kok sikit. Kita nak gitu sebenarnya. Faham? Jadi siapa masa nak azan, ia mai kawan kita mungkin azan kali. Mungkin azan kali. Bukan Islam. Kita suruh dia azan. Boleh ke tak? Tak sah.
Maksudnya belum lagi memadai, belum lagi dia melakukan perkara sunat yang dituntut dilakukan sebelum daripada sembahyang. Jelas ha? Itu syarat muadzin. Syarat muadzin, syarat orang yang melaungkan azan, orang yang bang, mesti Islam. Lepas tu, yang keduanya adalah wat tamyiz dan tamyiz. Kanak-kanak yang belum memayyiz tidak memadai. Dia suka hasang bang. Sang bang sang. Bunyi. Bolok kali. Contoh. Tak memadai. Wadzukurah, lelaki. Tidak memadai perempuan. Maksudnya kalau perempuan azan untuk jamaah lelaki, masih lagi lelaki tersebut tidak melakukan tuntutan sunat. Okey. Wa yukrahu lil muhdith. Dan makruh al-adhan lil muhdith bagi orang yang berhadas. Kalau kata berhadas maksudnya adalah hadas kecil. Orang yang berhadas kecil makruh dia melaungkan azan. Okay, boleh faham? Tak ada air sembahyang. Jadi bermakna azan tetap sah. Walaupun tidak ada wudu. Tapi hukum dia adalah makruh. Walil junubi asyad. Dan bagi orang yang berjunub lebih teruk. Kalau orang yang berada kecil pun makruh dah. Orang yang berjunub lebih lagi teruk. Okay, boleh faham? Lebih lagi teruk. Mu doa di wajib lagi. Doa di. Lepas tu mazang. Ya. Doa di wajib. Lambat kena marah pula lagi. Gila waktu ilah. Jadi takut orang marah. Jadi dia azan awal. Lepas tu azan kat mana? Dia masuk dalam masjid tu. Kamu junub kan? Ya, aku minta orang ular speaker kat tikat. Aku duduk depan tu. Lepas azan dah 10 minit lagi. Pergi mandi dulu. Pertama-tama tu imam lambat pula mari. Lepas tu dah mandi dulu. Baik. Jadi teruklah. Lebih teruk daripada orang yang berhadas. Wal iqamatu aghlab. Dan iqamah lebih berat. Lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Makruh dia. Jadi, tak ada air sembahyang ketika komak. Sedangkan nak sembahyang dah. Berjunuk ketika komak. Sedangkan nak sembahyang lelah. Dah nak mandi lambat lagi. Masa. Itu sebab tu dia kata dia. Wal iqamatu aghlab. Seterusnya kata wa yusannu sayyitun hasanus sawti adlun. Dan disunatkan sayyitun, orang hak yang sayyitun maksudnya ali saut, orang yang tinggi suara dia, orang hak yang suara nyaring, suara tinggi. Kan ada orang suara nyaring, ada suara orang suara duduk dalam tekak je tak pernah bertubik bunyi. Dah sama kan Tuhan buat. Lepas tu hasanus saut, sedap suara dia. Oh, sedap suara. Adlun, dan orang tu adalah orang yang adil, yang boleh dipercayai. Dan orang fasik. Itu sunat. Wal imamatu afdalu minhu fil asah. Menjadi imam lebih afdal daripada azan mengikut kaul asah. Jadi antara imam, menjadi imam dengan menjadi Bilal, mana yang lebih afdal? Lebih afdal adalah menjadi imam. Qultu, berkata adik aku Imam Nawawi, al-asahu annahu afdal. Kaul yang asah bahawasanya azan saat itu adalah lebih afdal. Jadi azan pula. Melaungkan azan adalah lebih afdal berbanding dengan menjadi imam. Jadi apa yang ditarjih oleh Imam Nawawi, lebih afdal melaungkan azan daripada menjadi imam. Baik, habis itu. Wallahu a'lam. Wa syartuhu. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Lepas tu kita nak jawab beberapa soalan yang diajukan kepada kita. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan mualak ketika baca rukun qauli. Ada dua kemusykilan. Okey, ni soalan yang diajukan kepada anda. Seorang yang membaca tasyahud akhir. Kemudian ketika bacaan syahadah dia teringat yang dia terlakar satu ayat. Sebagai contoh, Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Adakah boleh dia ulang balik bacaan tasyahudnya dari ayat yang tersebut atau wajib bermula daripada awal tasyahud? Okey, dia baca mana? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalam. Dalam kepala banyak perkara duk mikir. Duk mikir ngai lagi, duk mikir tu lagi, duk mikir ni lagi. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibad. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Dah ingat assalamu alayna. Okey. Jadi oleh kerana dia terlupa. Terlupa ni adalah benda yang dimaafkan. Maka ketika tu terus dia ambil semula benda yang dia tertinggal. Okey, boleh faham? Ambil semula benda yang dia
tinggal saat itu. Maksudnya kena ambil benda assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin wa asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya tidak wajib dia start daripada awal balik. Tak wajib start daripada awal semula. Okey. Sebab dia tengah baca. Sebab dia benda dia tengah baca. Kalau misalnya dia berhenti baca lama dah, tu masalah lain. Ni dia tengah sedang baca kan? Tengah baca, tinggal. Okey, ambil. Sudah. Okey, yang keduanya seorang yang tersilap bacaan ketika menyebut syahadah. Adakah boleh dia ulangi yang dia silap saja ataupun wajib diambil daripada awal tasyahud? Sama je. Ulang hak yang silap je. Asyhadu an la ilaha. Okey, asyhadu an la. Ambil mudah. Faham? Dan biasa begitulah kita buat kan. Tak gitu. Gitu kan? Ada orang jenis was-was kan? At-tahiyyatu. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan yang ambil waktu je lah kan? Baik, bukan kita nak suruh was-was. Maksudnya tak ada masalah, bukan mesti ambil daripada awal semula. Seterusnya soalan berikutnya adalah apa hukum musalla? Mengambil hukum masjid yang membolehkan kita berniat iktikaf dan salat tahiyatul masjid. Adakah perempuan haid boleh duduk dan tinggal dalam surau yang diwakafkan untuk salat 5 waktu sebagaimana di surau-surau yang ada di kampung-kampung sekarang ini? Okey. Perempuan yang haid diharamkan dia berada dalam masjid dengan kesepakatan 4 mazhab. Sepakat 4 mazhab mengatakan tidak boleh perempuan yang keluar dari haid berhenti di dalam masjid. Kalau lalu jalan, tidak lalu saja melintasi serta dia tidak takut mengotori masjid, maka hukum ini adalah dibolehkan. Kalau tak boleh adalah berhenti. Berhenti dalam masjid bagi perempuan yang haid adalah perkara yang dilarang dengan kesepakatan 4 mazhab. Pandangan hak yang mengatakan boleh perempuan yang haid dalam masjid itu bukan pandangan 4 mazhab. Bukan pandangan mu'tamad dalam 4 mazhab. Baik. Adapun musalla ni tempat sembahyang. Tu asal makna musalla. Musalla ni bahasa Arab. Bahasa kita dia tempat sembahyang. Isim makan, tempat sembahyang. Musalla, tempat sembahyang. Adakala dia mengambil hukum masjid, adakala dia tidak mengambil hukum masjid. Kalau musalla yang mengambil hukum masjid, maka boleh fungsi dia seperti masjid. Boleh beriktikaf. Tidak boleh perempuan yang haid berada di situ. Okey, kalau dia bukanlah pada hukum masjid, maka tak ada masalah perempuan yang haid nak duduk situ dan tidak boleh dia beriktikaf dan sembahyang tahiyatul al-masjid. Okey, boleh faham. Surau di tempat kita, kalau kita tengok ulama berbeza pandangan sebenarnya. Adakah dia mengambil hukum masjid ataupun tidak? Surau. Musalla je lah kan. Sebahagian daripada ulama melihat kepada surau ni adalah tempat yang diwakafkan, yang disediakan untuk sembahyang fardu 5 waktu. Okey, boleh faham. Jadi bermakna sama tak dengan masjid? Sama dengan masjid. Maka dia mengambil hukum masjid. Apabila dia ambil hukum masjid, boleh iktikaf, boleh boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid dan tidak boleh perempuan yang haid berada di dalamnya. Okey, jelas tak? Apakah kawasan beranda masjid dikirakan sebagai masjid yang tidak membolehkan perempuan haid duduk dan tinggal di situ? Dia sekarang ni beranda masjid saat ni tu kena pastikan dia saat ni tu orang yang buat tu dia niat untuk masjid ke tak? Maksudnya dia niat beranda masjid, niat tak? Tempat yang disediakan untuk sembahyang. Okay, dia faham. Kalau dia niat maka dia mengambil hukum masjid. Kalau tidak niat maka tidak mengambil hukum masjid. Tapi kalau di Terengganu, kalau masjid tu masjid kerajaan, masjid yang dibina oleh kerajaan, maka beranda dia tidak termasuk dalam masjid. Hak yang masjid adalah ruang solat utama. Okey. Dia begitu hak yang mereka niat buat masjid bahagian ruang utama saja. Hak tu hak yang sampai maklumat kepada anda. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustazuna. Waalaikumsalam. Al-Fadhil Ustaz Zuhairi bin Tuan Kasmi hafizahullah taala. Apakah dikira sunat mulakan azan dan iqamah dengan basmalah? Tidak. Tidak disunatkan mula azan dan iqamah dengan basmalah. Okey, boleh faham. Sebab azan ni permulaan dia adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sama juga dengan kita nak takbir sembahyang.
Takbir sembahyang adalah permulaan sembahyang. Takbiratul ihram tu. Maka tidak disunatkan kita mula dengan bismillah sebelum daripadanya. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Tak ada dah. Selagi soalan, apakah hukum orang yang tiada wuduk tapi menanggung telefon yang ada dalamnya ada Android Quran, ataupun apakah hukum ketika dia buka Android Quran hal keadaan tiada wuduk, sentuh atau tidak sentuh skrin telefon? Hukum dia tidak menjadi masalah. Kalau sekiranya dia tidak buka. Kalau benda hanya program saja tidak buka, tak ada masalah. Kita boleh faham. Manakala kalau dia buka, kalau nak pegang telefon saja, tanggung telefon tidak menjadi masalah kerana bukan Quran saja berada dalam telefon kita, ada benda-benda yang lain lagi. Okey, dua. Yang ketiga, nak pegang atas skrin. Hal tu masalah berlaku khilaf di kalangan ulama muasarah. Ada sebahagian kata tidak boleh sebab dia mengambil hukum mushaf, ada sebahagian kata tidak mengambil hukum mushaf kerana dia tidak kekal, dia hanya cahaya saja, apatah lagi dia berlapik. Jadi wallahu a'lam. Sebaik-baiknya elokkan, tapi masih lagi ada pandangan yang mengatakan tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Jadi untuk hari ini, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas kelas talaki kita pada malam ni. Jadi ada beberapa soalan lagi ni yang belum dijawab, insya-Allah saya akan bagi pada Ustaz untuk dijawab pada malam esok, insya-Allah. Jadi untuk malam ni setakat ini saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguh kelas kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkat sejahtera, maju terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan